A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah saya akan membentangkan pembahasan saya pada hari ini dalam subjek bimbingan dan kaunseling Islam berkhusus PSD 3413 dan saya diberikan nama Muhammad Salihin bin Syukri, nombor matrik DT100647-2019 dan pensyarah saya adalah Ustazah Nur Atikah binti Abu Samah. InsyaAllah pada pembintangan saya akan membentangkan dua bahagian di mana bahagian pertama adalah persamaan dan perbezaan nasihat bimbingan dan kaunseling dan yang kedua adalah kaunseling menurut perspektif Islam dan hubungannya dengan dakwah. Baiklah, dalam bahagian pertama, sebelum kita ingin membeza atau menyamakan sesuatu perkara, adalah kita tahu maknanya terlebih dahulu. Jadi, saya akan menerangkan definisi dan objektif bagi nasihat, bimbingan dan kaunseling. Baiklah, kita terus kepada bahagian pertama, kepada definisi dan objektif nasihat. Definisi nasihat adalah memberikan ruang untuk seseorang berubah ke arah kebaikan. Dan yang kedua, nasihat definisi nasihat adalah dengan menggunakan nada suara lemah lembut dan bukannya dengan maki hamun. Objektif nasihat terbagi pada dua. Yang pertama adalah menyediakan platform dan rangsangan untuk meninggalkan perkara negatif dan buruk. Dan objektif yang kedua adalah menyedarkan dan mengisahkan diri individu agar sedar atas kesilapan lalu dan berubah ke arah kebaikan. Beralih kepada bimbingan. Definisi bimbingan adalah satu program psikologi yang digunakan untuk membantu klien membuat pilihan yang tepat dalam tindakan mereka. Dan objektif bimbingan ini terbagi pada dua. Yang pertama, membentuk tabiat membiasakan pelajar dengan baik dan berkesan agar matlamat dicapai seperti yang disasarkan. Dan objektif yang kedua adalah menyediakan satu program berstruktur ataupun yang berjadual yang mempunyai objektif spesifik yang ingin dicapai di akhir program. Beralih kepada kaunseling. Definisi kaunseling adalah proses perhubungan atau interaksi secara profesional dengan kaunselor berdaftar mengikut etika yang dibenarkan. Kaunseling juga bermaksud segala keputusan dan pilihan yang dibuat adalah daripada klien dan bukannya daripada kaunselor. Objektif kaunseling dapat disimpulkan kepada tiga, yang mana pertama adalah mengenal pasti kekurangan dan keupayaan yang ada dalam diri sendiri. Yang kedua, membantu meningkatkan konsep diri selain pendedahan terhadap bakat, minat dan keupayaan diri agar menjadi lebih positif. Dan yang ketiga adalah membentuk amalan hidup yang positif. Okey. Selepas kita mengetahui definisi, kita balik pada persamaan dan antara nasihat, bimbingan dan kaunseling. Baiklah. Persamaan antara nasihat, bimbingan dan kaunseling. Yang pertama adalah kaedah yang boleh digunakan untuk membantu individu yang mempunyai masalah. Bermakna nasihat, bimbingan dan kaunseling ketiga-tiga ini boleh digunakan dalam kita untuk membantu seseorang ataupun individu yang punya dalam masalah kehidupan atau masalah dalam kehidupan seharian mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat membantu merancang masa hadapan mengikut kesesuaian, kemampuan dan matlamat hidup. Jadi nasihat, bimbingan dan kaunseling ini juga dapat membantu seorang itu merancang masa hadapan dia dan memberikan dia matlamat kehidupan. Yang ketiga, kaedah yang boleh digunakan di dalam sebuah organisasi dan seorang individu. Bermakna nasihat, bimbingan dan kaunseling juga boleh digunakan pakai dalam kita melakukan sesuatu, melakukan mesyuarat dalam sebuah organisasi ataupun kita nak guna dalam perbualan seharian kita dengan seseorang. Okay. Kalau sudah pada persamaan, seterusnya kita beralih kepada perbezaan. Perbezaan nasihat, bimbingan dan kaunseling. Jadi, saya mulakan dengan perbezaan pada nasihat. Nasihat ini
Yang pertama adalah dia boleh digunakan di mana-mana sahaja dan di mana-mana sahaja. Maksudnya ketika dia tak kisah berlaku bila kita ketika berjalan, berjalan dengan kawan, kita duduk dengan kawan, tengah baring-baring, tengah berborak, di mana-mana sahaja, di mana-mana, bila-bila sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat tidak semestinya betul atau sesuai untuk individu yang bermasalah. Yang dikatakan tidak betul adalah tidak betul dia punya tempat ataupun masa. Maksudnya dia kata satu masalah itu berkaitan dengan keluarga. Jadi nasihat kita tak semestinya berkaitan dengan keluarga. Kadang-kadang nasihat itu boleh sampai dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk sahabat. Dalam bentuk hormat pada guru. Jadi dia tidak semestinya sesuai dengan individu masalah. Poin yang ketiga adalah nasihat diberikan mengikut pengalaman seseorang atau gerak hati penasihat. Ya, nasihat ini kadang-kadang diberikan bukan atas dasar pengalaman orang itu melalui sesuatu situasi. Dan kadang-kadang dia juga gerak hati, di mana hati dia merasakan benda itu betul, itulah nasihatnya. Dan poin yang keempat adalah nasihat boleh jadi sesiapa saja. Boleh jadi guru kita, sahabat kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita. Kita balik pada perbezaan kepada bimbingan. Di sini saya akan terangkan tiga isi terdapat pada perbezaan pada bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan ni dikaitkan dengan persekitaran dan kerjaya. Maksudnya andai kata masalah itu jadi pada seorang dan dia ingin bimbingan, dan kita mulakan dengan persekitaran dia macam mana, kerjaya dia macam mana. Jadi itu kita dapat membimbing dia dan dapat memahami masalah dengan lebih baik. Isi yang kedua adalah bimbingan dapat memberi panduan kepada golongan yang memerlukan. Seperti saya katakan tadi, mereka yang memerlukan bimbingan, kita berhendaklah beri dia panduan. Dan mereka inilah, dan bimbingan ini selalu diberikan kepada golongan yang memerlukan. Dan yang poin yang ketiga adalah bimbingan kebiasaannya pembimbing berkedudukan lebih tinggi daripada orang yang dibimbing. Ini sebagai contoh, ibu bapa dan anak. Ibu bapa di mana kedudukan mereka adalah lebih tinggi daripada anak-anak ataupun guru dengan pelajar. Okay, seterusnya balik kepada perbezaan pada kaunseling. Perbezaan pada kaunseling saya dapat simpulkan kepada tiga, yang mana yang pertama sekali adalah kaunseling dilaksanakan secara individu, kelompok, keluarga dan perkahwinan. Yang kedua, klien dan kaunselor bekerjasama memastikan proses terapi dijalankan dengan jayanya. Dan yang ketiga, kaunselor memberi empati terhadap klien tetapi tidak meletakkan sebarang syarat atau desakan terhadap klien. Okey. Setelah itu, tamatlah sudah bahagian 1 dan seterusnya kita bahagian 2, iaitu kaunseling menurut perspektif Islam dan hubungannya dengan dakwah. Kaunseling dari perspektif Islam dapat saya keluarkan isinya pada 3, iaitu suatu khidmat perhubungan di antara seorang klien yang mempunyai masalah psikologikal dengan seorang kaunselor yang terlatih untuk membantu klien bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Isi yang kedua, hubungan peribadi bersemuka antara dua orang, di mana yang seorang pertama adalah kaunselor dan seorang lagi adalah klien. Isi ketiga adalah kaunseling dari perspektif Islam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ketika proses kaunseling. Seterusnya kita beralih pada hubungannya dengan dakwah. Hubungan kaunseling dan dakwah berlakunya adalah dia berlakunya perkhidmatan menyadarkan dan kegiatan ajakan ke arah kebaikan dalam proses ini. Bermaksud kaunseling juga mengajak orang ke arah kebaikan, dakwah juga buat perkara sama. Yang kedua, kaunseling dilakukan secara sedar dan terancang. Maksudnya antara kaitan hubungan kaunseling dan dengan dakwah adalah kedua-duanya dilakukan secara terhadap klien ataupun sasaran kita secara sedar dan teratur. Okay, dan terakhir adalah hubungan kaunseling dan dakwah ini bertujuan untuk menimbulkan kesedaran, bahayatan dan perubahan diri.
Itu saja daripada saya. Maaf salah silap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.